Okey, soalan nombor 14. Nombor 14. Ini topik force and pressure lah. So kita keluarkan dulu apa formula dia. Pressure equals to force per unit area. Okay, pressure equals to force per unit area. So force at the sharp point. So kita ada dua permukaan yang berbeza dia punya luas. Dekat sini kecil area dia, dekat sini besar area dia kan. Okay. So force at the sharp point. So kalau kita tengok ni a drawing pin, the pin is pushed into a wooden board. Maksudnya ada orang yang menekan dekat sini. Okay, dia tekan thumbtack. So dia bagi force. So kalau dia bagi force dekat flat surface ni 5 Newton. So dekat sini sebab dia berada dalam satu objek yang sama, so sini pun dapat force yang sama 5 Newton. Okay, sebab orang yang tekan tu orang yang sama dan daya secara direct terus kepada sharp point kan. So force patutnya sama. So A dengan B salah lah. Okay, A dengan B salah. What about pressure? So pressure kita ada dua kebarangkalian lah, sama ada greater ataupun less than flat surface. So kita nak tahu pressure dekat sini, adakah dia lagi besar ataupun lagi kecil. So balik refer kepada kita punya equation, P equals to F over A. So kita dah tahu F dia sama, tapi yang berbeza dekat sini area dia. Okay, area dekat sini. So A kecil. Bila A kecil, apa jadi pada pressure? Tengok pada susunan equation ni. A dengan P is inversely proportional. Okay, saya dah sebut. Kita tengok P. Okay, P over 1 F over A. Itu susunan dia. So P apa? P numerator. A denominator. Okay. So bila dia berbeza, maksudnya P inversely proportional with A. Maksudnya bila salah satu naik, yang ini akan turun. Okay. So bila area makin kecil, of course pressure akan makin besar. So dekat sini tekanan dia akan lagi besar. So jawapan dia C lah. Okay, dia salah jawapan dia C. Okay, secara logik pun memang tekanan dekat situ lagi tinggi sebab dia mudah tembus kan, masuk dalam kertas, board dan sebagainya. Okay. Next soalan nombor 15, the density. Okay, given density. So kita boleh tulis dekat sini dalam bentuk simbol density 13,600 kgm minus 3. What is the pressure at the bottom of column of mercury that has a height of 75 cm? So kamu boleh lukis sikit. So kita ada mercury, height dia berapa? Height dia 75 cm. Dia nak tanya pressure dekat bottom. So pressure dekat sini. Apa dia pressure? So ni topik apa? Ini topik pressure in liquid. Okay, pressure in liquid. Pressure in liquid kita ada satu formula yang mana P equals to rho G H. Maksudnya pressure bergantung kepada density. Yang pertama bergantung kepada density. Yang kedua bergantung kepada height, kedalaman, depth, kedalaman. So lagi tinggi height tu lagi tinggi dia punya pressure lah. Compare kalau dekat sini lower pressure lah compare dekat sini kan. Okay. So what is the pressure? So guna formula ni. Soalan direct, senang saja, gantikan saja, tak susah pun soalan ni. So rho apa dia? 13,600. Sorry, dua kali je kan. kgm 3. Gravity 10 lah. ms tolak 2. And then height berapa kedalaman? 75 cm. Okay, so dalam kes ni kena berhati-hati lah. Sebab apa? Sebab unit yang digunakan berbeza. Okay. Tengok yang ini meter, yang ini meter, yang ini sentimeter. So tak boleh lah. So macam mana nak buat? Okay. First tengok dulu jawapan yang dia bagi. Semua dalam unit Pascal. Okay, semua dalam unit Pascal. Okay, bila Pascal, unit yang terlibat mesti kilogram, mesti meter, mesti second. Okay. So kena tukar 75 cm ni kepada unit meter lah. Unit meter. So guna kalkulator je lah. 136,000 kgm tolak 3 darab 10 ms tolak 2 darab dengan 0.75. So sekarang kita dah tukar kepada unit meter. Okay, 136,000 darab 10 darab 0.75. So dapat 10,2,000 Pascal. Okay, Pascal. So yang ni jawapan diberikan dalam bentuk standard form lah, standard form. So hanya pindahkan titik perpuluhan.
1, 2, 3, 4, 5. So 1.02 darab 10 kuasa 5 Pascal. 1.02 darab 10 kuasa 5 Pascal. 15 jawapan dia B. Okay, nombor 16, the diagram represent the molecules in a state of matter. Which of the following properties of the molecular state is incorrect? Okay, first kita kena tahulah apa state dia kan. Solid, of course bukanlah. Okay, bukan solid. So antara liquid dengan gas. Yang tepat liquid lah. Liquid. Okay, liquid. Ada yang bersentuh, ada yang jarak. So liquid. So apa yang tepat? Molecules close together in random arrangement. So boleh jadi kan? Boleh jadi. Nombor 16 ni boleh jadi. Weaker intermolecular forces as attraction than solid. Boleh jadi tak? Okay, betul. Sebab solid bila dia rapat lagi kuat dia punya daya tarikan. Sama lebih kurang macam gravity lah. Lagi rapat lagi kuat tarikan. Molecules move around each other. Okay, adakah molecules boleh bergerak? Boleh bergerak. Dia bukan macam solid. Solid fixed position. Okay. Kalau solid fixed position. So liquid dia ada ruang, dia boleh bergerak. Flow completely, fill their container and move freely. Flow, okay, mengalir, betul, boleh mengalir liquid. Completely fill, memenuhi ruang sepenuhnya, ruang container sepenuhnya, and move freely. Okay, ini tak boleh lah. Move freely ni belong to gas. Fill their container pun, fill their container, yes, betul, boleh fill container, liquid kan. Flow, yes, betul, boleh flow. Cuma dekat sini je lah. Okay. The motion of the molecules. So dia tak boleh move freely. Yang boleh move freely hanya gas molecule. So jawapan dekat sini incorrect. Okay, kena berhati-hati yang mana yang salah. So D lah So D incorrect. Okay, nombor 17. Experiment, some of substance change from liquid to gas. Temperature of the remaining liquid change because of this. State name change of state. So change state liquid to gas. Okay, liquid to gas kita tengok. Evaporation, yes. Condensation tak lah. Condensation, gas to liquid kan. So yang ni boleh potong siap-siap. Tinggal A dengan B. Temperature change. Temperature of the remaining liquid. Maksudnya suhu pada liquid yang tinggal. So liquid. Some of it dah tukar jadi gas. So apa jadi pada suhu yang tinggal ni kan? Apa jadi pada suhu yang tinggal? So ini proses apa? Evaporation. Since it is evaporation, so evaporate kita dah faham, yang bertukar jadi gas ni dia akan bawa bersama-sama dengan dia energy. Okay, dia akan bawa dengan dia energy. So bila energy dah berkurang, apa jadi pada energy dalam liquid ni? Energy dalam liquid ni pun akan berkurang. The internal energy will decrease. So that means the heat or temperature will decrease. So jawapan dia A lah. Okay, jawapan dia A. Nombor 18. Certain quantity of gas has volume. So dia bagi volume. At pressure, dia bagi pressure. Assuming the temperature of gas is constant, what is the volume of gas as the pressure increase to? So pressure dinaikkan. So ada dua keadaan lah. Pressure yang pertama, pressure yang kedua. Kemudian volume yang pertama, dan diminta kita untuk cari volume yang kedua. Okay. So apa ni? Bila kamu dah tulis simbol macam ni, kamu boleh nampak dah kan formula apa? P1 V1, P2 V2, which is the Boyle's law. Okay. So kita nak cari V2. So V2 equals to P1 V1 divide by P2. So bila gantikan V2 sama dengan P1 apa dia? So yang inilah 2.5 darab 10 kuasa 5 V1 50 bahagi dengan P2 4 darab 10 kuasa 5. So 10 kuasa 5 cancel out, 4 dengan 50. So boleh selesaikan 2.5 darab 50 bahagi 4. So 31.25 unit dia centimeter cube lah. So 31.25. Nombor 18 B. Okay, next nombor 19. Experiment, an object is heated, the data from the experiment is shown. So energy transfer. So macam biasa kalau dia bagi maklumatnya kita tulis simbol dia kan. Kita tulis simbol. Energy transfer. So energy. The mass of the object, mass.
rise of temperature theta, specific heat capacity C. Okay. What is the thermal capacity of the object? So kena tahulah apa dia thermal capacity. Thermal capacity sama dengan apa? Thermal capacity sama dengan energy per change in temperature, per unit temperature. So energy dah ada, so temperature dia yang ini. So gantikan saja 3 kilojoule. So kena tukarlah kilojoule sebab unit dia bagi dalam bentuk joule. So jadi 3000 joule bagi dengan degree Celsius. Degree Celsius yang mana? Yang ini 10 degree Celsius. So cancel out. So dapat 300 joule per degree Celsius. So inilah B, nombor 19 B. Senang je tu. Maklumat lain tu hanya pengganggu, tak ada apa pun kan? How is heat transferred when water is boiled? So water boil, heat transferred convection. Direct lah. Okay, direct question. So terus boleh jawab convection. Yang seterusnya 21. A metal beam is painted part black and part white. The beam absorbs infrared radiation and loses infrared radiation to the surrounding. Which part of the beam heats up more quickly? Yang mana cepat panas during the day? Yang mana part cool down quickly? Cepat sejuk. Okay. So ini pun direct question. Kamu hanya perlu tahu perbezaan antara warna yang cerah dan warna yang gelap. So warna yang gelap, apa sifat dia? It is good emitter. Good emitter maksudnya pemancar haba yang baik. Okay, dia keluarkan haba dengan baik. Dan dalam masa yang sama dia good absorber. Dia menyerap haba dengan baik. Okay. So compare dengan bright color, warna yang cerah. Yang warna yang gelap dia cepat sejuk bila dia dedahkan. Okay, bila didedahkan dekat mana-mana lah kan. Dan dia cepat panas bila didedahkan dengan sumber haba. So dekat sini heating up quickly, of course black. So yang ni boleh potong. Cooling down quickly, also black. Sebab dia warna yang gelap. So dia cepat panas dan cepat sejuk. So 21 jawapan dia E. Okay, next nombor 22. Light travels at speed 2 times 10 meter per second in glass block. In the glass, the wavelength of light is 4. What is the frequency? So dia bagi speed of light, dia bagi wavelength lambda dan minta cari frekuensi. So ini direct question juga. Kamu hanya perlu tahu V equals to F lambda. So nak cari F, susun balik equation kita, V bagi lambda. So V sama dengan 2 darab 10 kuasa 8 bagi dengan, okay boleh tulis unit, bagi dengan lambda which is 4 times 10 negative 7 meter. Okay, unit meter tak ada masalah. Okay, so kamu akan dapat, bagilah 2E8 bahagi dengan 4E negatif 7. So dapat 5 darab 10 kuasa 14 unit second minus 1 ataupun sama je dengan unit hertz. So 5 darab 10 kuasa 14. Jawapan dia D lah. Okay, soalan direct je ni. Tak payah pening kepala pun. Okay, next nombor 23 shows a reflection. Which of the following is correct based on the law of reflection? So law of reflection kata apa? I equals to R. Sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Angle of reflection equals to angle of reflection. Angle of incident equals to angle of reflection. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kena tahu macam mana nak measure I dengan R ni. I and R must always be measured from normal line. So dia mesti di sebelah normal line. So yang mana? P dengan R. Q tak boleh lah sebab dia bukan sebelah normal line. Normal line yang dot 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 ni kan. So S pun bukan. S tidak terlibat, Q tidak terlibat. Okay. So I incident angle yang mana?
yang inilah. Okay. So disebabkan dia sama, so tak kisahlah sama ada kamu nak tulis sudut P sama dengan sudut R ataupun sudut R sama dengan sudut P, sama je maksud dia kan. Yang penting kita tahu P dengan R sahaja terlibat. So ini S salah, ini Q and S salah, ini ada Q salah, so P dengan R ini sahaja C. Okay, so jawapan dia C, nombor 23. Okay, next nombor 24. The diagram shows the dispersion of white light by a glass prism. Which of the following statement is correct when white light enters the glass? Okay, so cahaya putih masuk prism, apa akan berlaku? Dispersion. Maksudnya dia akan disebarkan menjadi 7 warna tu lah. Okay, so the frekuensi ini kena tahu. Dispersion lah, susunan warna kan, merah, biru dan sebagainya kan. Apa tu? Michael Jackson keluar hutan bawa ibu unta kan. Merah, Michael Jackson keluar hutan bawa ibu unta. Okay, merah jingga, kuning hijau, biru indigo, apa dia? UV ke apa? Ultraviolet. Tak kisahlah. So ikutlah cara-cara kamu hafal tu. Ada yang hafal bahasa Inggeris, saya pun tak ingat warna dia kan. Okay, so boleh check balik kamu punya nota. So apa jawapan dia yang lebih tepat untuk nombor 24 ni? Okay, first, the frequency of light 1 decreases more than of light 2. So salah lah. Okay, yang kedua, frequency of light 2 decreases more than light 1. Salah juga. So ini pun salah juga. Ini betul lah. Okay, dia melibatkan speed. Okay, so itu yang pertama yang kamu kena faham. Kenapa dispersion berlaku? Apa yang berlaku sebenarnya? Dia melibatkan perubahan speed. Okay, dia, okay, spektrum ni kita tahu white light ni consists of a few spectrum, and then all of the spectrum have different speed. Okay, so dia akan berubah speed. So frekuensi tidak terlibat. Yang melibatkan hanya speed. Kemudian kena tahu pula warna dia dekat mana. Okay, kenapa dekat bawah tu disperse more kan? Atas disperse sikit je, yang bawah ni disperse more. Okay, because the speed of light tu decrease more. That's why it is disperse more. Okay, so jawapan yang tepat D lah. Okay, jawapan yang tepat D. Okay, next number 25. The diagram shows 4 different electromagnetic radiation, which quantities that remain constant going from microwave to X-ray. So apa yang sama untuk semua wave ni? Itulah maksud soalan dia. So apa? So since all of these are EM radiation, okay, EM radiation, apa sifat dia? Dia ada satu speed, which is the speed of light. Okay, so speed only. So jawapan dia B. Frekuensi berubah. Okay, frekuensi berubah, wavelength berubah dan sebagainya. So jawapannya B. 25 B.